Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi penuh barakah ini sama-sama kita bertemu dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslim muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung muka surat 17. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebut bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, dunia pasti ditinggalkan. 17. Perenggan yang ketiga. Dunia pasti ditinggalkan pergi, sedangkan akhirat sudah sedia menanti. Semua kita tahu lambat laun kita mati. Dunia yang kita duduk sementara sahaja, sampai saat waktu ajal mendatangi. Oleh itu jadilah kamu sebagai anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Membesar kita menuju ke akhirat. Hari ini adalah hari beramal, bukan hari dihisab. Dunia tempat kita beramal, bekerja. Sedangkan esok adalah hari dihisab, bukan hari beramal. Bila mati tak ada guna lagi amalan. Apabila mati anak Adam, terputulah amal dia, kecuali amalan yang dilakukan waktu hidup. Di antaranya sedekah jariah, ilmu yang beri manfaat, anak yang soleh. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah guru penawar hati, pembimbing jiwa dan pembina akhlak yang mulia. Kata-katanya menyentuh kalbu kerana keluar dari hati yang suci dan ikhlas kerana Allah. Pada satu malam, dia pernah mencabut janggutnya dengan tangannya sendiri. Cabut janggut dengan tangan. Kita cabut bulu ketiak dengan tangan. Itu pun dia nak kira salah satu. Jadi dia cabut janggut dengan tangannya sendiri sambil menangis. Memang pedih lah. Dan berkata, wahai dunia, wahai kerendahan, aku menceraikan kamu dengan talak 3, sekaligus tiada rojah lagi setelah itu. Bekalanmu hina, umurmu amat singkat, dan perjalananmu penuh dengan liku-liku, penuh dengan tipu daya. Oh, alangkah kejinya bekalan itu, alangkah jauhnya perjalananmu, alangkah lamanya aku berjumpa kematian. Maknanya kehidupan Sayyidina Ali ni betul-betul menuju saat kematian. Cintakan kematian. Sayyidina Ali ni sebut ulama, bila sembahyang teramat khusyuk. Nak sembahyang je, muka dah berubah dah, sampai bergetar tubuh, muka jadi merah. Pernah orang tegur Sayyidina Ali, wahai Ali, sebab apa kamu setiap kali nak sembahyang muka kamu jadi lain, tubuh kamu jadi gemetar, seolah ketakutan, kekecewaan? Lalu jawab Sayyidina Ali, kerana aku akan melaksanakan satu kewajipan kefarduan, yang mana kefarduan ini pernah ditawarkan kepada langit dan bumi. Langit bumi tak sanggup nak terima kewajipan ini. Gunung Ganang tak sanggup. Hampir hancur lembu langit bumi gunung Ganang kerana nak menerima kefarduan ini. Sekarang aku nak melaksanakan satu kefarduan yang langit bumi gunung Ganang tak sanggup nak terima dia, iaitu amanah
melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Sayyidina Ali dia terkena duri sehingga menusuk dalam daging kaki dia. Sakit Sayyidina Ali dia tak kira dah. Sehingga sahabat-sahabat yang lain kasihan tengok keadaan Sayyidina Ali. Lalu sahabat-sahabat Sayyidina Ali, mereka berbincang sama mereka, macam mana kita nak tolong Ali ni. Kalau kita cabut duri yang ada di kaki dia tu, boleh jadi keluar darah, boleh pengsan dia, sebab dalam ada duri tu menusuk dalam kaki dia. Lalu kata sahabat, salah seorang sahabat dia, macam ni lah kita tunggu dia sembahyang. Nak cerita Sayyidina Ali ni betapa hebatnya hati dia, khusyuk dalam sembahyang. Kita tunggu dia sembahyang, tengah sembahyang nanti baru kita cabut. Lalu sahabat mereka buat satu alat pengepit, sebab nak tarik nak tarik duri yang melekat pada kaki, yang kena kaki Sayyidina Ali tadi. Bila sembahyang sahaja Sayyidina Ali, waktu sujud dia datang sahabat yang lain, ada tarik duri tu. Dalam keadaan Sayyidina Ali tak sedar. Nak cerita hebatnya hati Sayyidina Ali ketika sembahyang. Khusyuk dia, ada sampai terlupa dunia, sampai terlupa sakit dia. Padahal waktu segar dia tarik janggut dia rasa sakit. Dia hina dunia. Nak cerita hinanya dunia ni, sorak janggut tarik sakit, sorak janggut tarik pedih. Hinanya dunia. Padahal sedangkan waktu dia sembahyang, duri yang menusuk pada kaki dia orang tarik, dia tak sedar. Ini Sayyidina Ali. Ada sebuah syair yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib. Syair ini tinggal Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan, katanya, menjelang kematian Ammar bin Al-As radhiyallahu an, dia menangis tanpa henti. Sayyidina Amr, saat kematiannya, dia menangis semahu-mahunya. Bilakah lagi manusia akan menangis jika tidak menangis pada ketika itu? Sebut cerita orang nak mati ni semua menangis. Orang baik menangis, orang jahat lebih-lebih lagi. Saat roh dah nak keluar daripada jasad, nyawa dah nak keluar daripada badan, orang baik menyesal banyak lagi peluang kebaikan yang boleh dia buat waktu hidup. Tapi banyak juga yang disia-siakan. Baik dah, tapi bila fikir banyak lagi peluang tu, tapi disia-siakan. Apa tak lagi orang jahat, yang dipenuhi umur dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan derhaka. Yaumun nadamah, hari penyesalan. Salah satu nama akhirat itu hari penyesalan. Orang baik menyesal, orang jahat lebih-lebih lagi. Orang baik dia menyesal, dia boleh buat banyak lagi kebaikan, tapi ada juga tertinggal daripada melakukan kebaikan. Orang jahat apatah lagi. Sebut saat kematian yang orang baik menangis, apatah lagi orang jahat. Bilakah lagi dia bersiap sedia menghadapi kematian ini? Bilakah lagi dia akan menyesal jika tidak menyesal pada saat-saat menggerunkan itu? Ketika sedang menangis, puteranya Abdullah datang menghampirinya dan cuba menghiburkan ayahnya. Dia berkata, "Wahai ayahku, bukankah kamu sudah beragama Islam? Bukankah kamu sudah berhijrah? Bukankah kamu pernah dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin? Bukankah kamu telah berjaya menakluki Mesir? Anak dia cuba pujuk bapa yang sedang kesedihan
dengan sebut jasa-jasa kebaikan bapa dia dalam Islam. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu memalingkan wajahnya ke arah dinding dan kemudian terus menangis. Maksudnya Amr dia tak dayang anak dia. Yang sebut jasa kebaikan dia, dia paling muka ke arah dinding, dia menangis semahu-mahunya. Tidak lama kemudian dia kembali menghadap wajahnya ke arah orang ramai yang berada di sekelilingnya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah melalui fasa kehidupanku dalam 3 peringkat. Allah, sahabat Nabi, tuan-tuan, ibu-ibu, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir masih sempat muhasabah seluruh perjalanan hidup, daripada awal kehidupan sampai saat kematian. Kita pula nak muhasabah kehidupan seharian pun tak mampu. Nah, malamnya menguak tenganga mulut-mulut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita esok pula. Habis dah cerita hari ni. Tak ada nak fikir malam kita. Tak, sahabat Nabi, Allah, nak mati dah, nak keluar roh daripada jasad dah, sempat lagi muhasabah. Kira daripada awal hidup sampai saat roh nak keluar daripada jasad. Dia bahagikan kehidupan dia yang panjang kepada 3 peringkat. Sayyidina Amr ni Allah Ta'ala bagi dia umur panjang. Semasa jahiliyah aku, semasa jahiliyah dahulu. Kisah dia zaman jahiliyah. Ini pasal pertama kehidupan. Aku tidak mengenal sama sekali Islam. Orang yang paling aku benci ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku mati pada saat itu, pastilah aku termasuk penghuni neraka jahanam. Inilah yang dia menangis tak henti-henti. Menangis semahu-mahunya kerana mengenangkan perjalanan hidup suatu ketika dahulu pernah berada di tepi jurang neraka. Waktu tu kafir, waktu tu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati waktu itu, jawab dia daiman abada, selama-lama berada dalam neraka. Allah waliyazbillah. Kemudian aku memeluk agama Islam dan aku mendatangi Rasulullah SAW di Madinah. Ini fasa kedua kehidupan. Masuk Islam, datang menghadap Nabi di Madinah. Kalau tak silap tahun yang ke-7 Hijrah. Sebaik sahaja baginda menghulurkan telapak tangannya untuk membai'ah aku, baginda menggenggam erat tanganku dan bersabda, ada apakah dengan kamu wahai Amr? Bila bertemu Nabi, Nabi ulur tangan nak bersalam dengan Amr. Nabi ulur dulu. Tengok cara Nabi ambil hati manusia untuk masuk Islam. Nabi ulur tangan. Lalu aku sahut salam baginda, tiba-tiba Nabi pegang kuat tangan aku. Nabi kata, ada apa dengan kamu wahai Amr? Nabi ni tengok raut wajah Amr, Nabi perasan ada persoalan bermain dalam fikiran dia. Ada apa dengan kamu wahai Amr? Aku jawab, aku ingin satu syarat. Kata Sayyidina Amr, aku nak satu syarat. Rasulullah SAW bersabda, apakah syaratmu itu? Aku menjawab, syaratku adalah Allah bersedia mengampuni seluruh dosa-dosa. Syarat aku nak Allah Ta'ala ampun semua dosa-dosa aku. Baginda pun tersenyum sambil bersabda, tidakkah kamu sudah tahu wahai Amr, bahawa taubat menghapuskan dosa-dosa apa sahaja yang ada sebelum ini? At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam orang tak ada dosa. Nak hapus dosa, taubat. Dan Islam menutupi kesalahan-kesalahan apa sahaja yang pernah dilakukan sebelum ini. Dengan masuk Islam, ucap 2 kalimah syahadah, semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Banyak mana dosa, berat mana dosa, besar mana dosa, semua diampuni oleh Allah Ta'ala.
Orang kafir dia ucap je kan 2 kalimah syahadah masuk Islam. Walaupun masuk Islam dah tua dah. Selangkah lagi nak mati. Ucap saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua dosa tak ada ampun. Tak ada sikit pun. Semua. Kejahatan ditutupi oleh Allah Ta'ala yang dia buat sekian lama dalam kehidupan zaman kafir dia. Sementara kebaikan yang dibuat di zaman kafir itu dikira oleh Allah Ta'ala ini rahmat Allah Ta'ala. Cuba bayang tuan-tuan ibu-ibu, orang kafir dia ucap sahaja 2 kalimah syahadah, dosa dia semua tak ada ampun. Yang baik dia buat waktu kafir dia, padahal waktu kafir tu tak kira. Nah, orang kafir bila mati dia kebaikan dia apa jadi? Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami hadapi amalan-amalan orang kafir itu bagaikan debu, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Habis itu je. Sedekah dia, kebaikan dia, taat mak bapak dia, habis itu je. Bagaikan debu yang berterbangan habis. Nah, tapi bila orang kafir ni dia masuk Islam, dia ucap saja 2 kalimah syahadah, dosa dia semua tak ada ampun. Kebaikan yang dia buat waktu kafir, kalau mati bagaikan debu yang berterbangan itu, semua diambil kira oleh Allah Ta'ala. Nah, baik dia, sedekah dia, semua diambil kira. Itu cerita orang kafir. Ada pun kita orang Islam, orang beriman ni lebih-lebih lagi. Dan lebih-lebih lagi bernilai amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, jangan ingat kita buat baik saja dah. Nah, walaupun di dunia balasan tak padang, di dunia tak padang orang balas kebaikan kita, dunia ni bukan tempat kita terima balasan. Di sana ada tempat lain, alam lain. Di situlah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar mana kebaikan jahat kita, kebaikan baik kita, Allah Ta'ala akan kira. Allah Ta'ala akan balas. Sebesar mana kejahatan kita, Allah Ta'ala akan balas perbuatan itu. Lalu kata Ammar, aku pun masuk Islam. Demi Allah, sejak itu orang yang paling aku cintai hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kafir tak berkawan dengan Nabi, bermusuh dengan Nabi, tak kenal Nabi, duduk jauh dengan Nabi. Bila masuk Islam, rapat dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, belajar dengan Nabi, berperang bersama Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW. Kata Sayyidina Amr, pasal kedua kehidupan selepas masuk Islam, dapat hidayah petunjuk daripada Allah, bersahabat dengan Nabi SAW. Orang yang paling aku cintai hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demi Allah, jika kalian meminta kepadaku sekarang ini untuk menceritakan sifat-sifat Rasulullah SAW, tentulah aku tidak sanggup menggambarkannya, memandangkan aku tidak sanggup bersemuka dengannya kerana rasa hormat dan wibawanya. Nah, siapa tak boleh nak cerita Rasulullah ni sedih, sayu, pilu, kerana teramat sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kasih kepada Nabi sepenuh hati, sebulat hati. Itu sahabat. Itulah sahabat-sahabat kepada Nabi SAW. Sampai setengah dalam medan perang, tengok peluru datang nak kena tubuh Nabi, mereka tadah dada-dada mereka, tubuh badan mereka menjadi perisai kepada Nabi SAW kerana cinta yang teramat besar kepada Nabi SAW. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti demikian, ini pasal kedua kehidupan, kalau aku mati waktu itu, besar kemungkinan aku akan tergolong termasuk ahli syurga. Ini keyakinan dia. Pasal kedua kehidupan, kalau aku meninggal waktu itu, kemungkinan besar aku ni ahli syurga. Sebab cinta kasih kepada Nabi sepenuh hati.
amat disayangkan aku tidak meninggal dunia bersama Rasulullah SAW. Namun sayang, kata Sayyidina Amr, aku tak meninggal bersama Rasulullah SAW. Orang itu, dunia sempat mempermainkan kehidupanku, lantaran itu dunia sempat mempermainkan kehidupanku. Merasakan setelah mana wafatnya Nabi SAW, dia pula Allah Ta'ala bagi umur panjang. Panjang umur Sayyidina Amr ni. Lepas wafat Nabi SAW, hidup dia lama lagi. Zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Zaman Muawiyah pun ada lagi. Panjang umur sahabat. Lantaran itu dunia sempat mempermainkan perjalanan hidup aku. Selepas wafat Nabi SAW, Nabi dah tak ada dah. Nabi sudah tidak ada di dunia ini. Masing-masing sahabat bawa diri. Bawa diri masing-masing. Kalau waktu hidup Nabi, Nabi bawa sahabat. Nah, bila Nabi wafat, masing-masing bawa diri sendiri, mengikut ajaran Nabi SAW. Macam kita hari ni Nabi dah tak ada dah. Kita kena bawa diri kita ikut syariat Nabi. Kalau ikut sungguh, selamat kita. Ikut tak sungguh, ada binasa kita. Nah, lantaran itu dunia sempat mempermainkan perjalanan hidup aku. Memikirkan selepas wafat Nabi SAW, banyak fitnah berlaku. Sehingga fitnah yang amat besar, iaitu peperangan di antara dua sahabat. La taqumus sa'ah hatta taqtatila fi atani azimatan yakunu bainahuma maqtalatun azimah wa da'watuhuma wahidah. Sabda Nabi dalam hadis Bukhari, kiamat tidak akan berlaku